Assalamualaikum, respon okey ke audio dan video? Zaman baru bekerjanya sibuk dengan handphone ya. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan izinnya Allah, semoga hari ini habis bab tersenyumlah. Sambungan yang ketiga, terakhir insya-Allah untuk tajuk ini. Sama-sama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fatimah Muhammad, Maryam Muhammad, Maryam Abdul Rahman, Rozita Murad, Zaitun Senawi, Nursila Ismail, Zahra Alias, Hamidah Sa'ad, Nur Hayati Hashim, Khairun Nisa Razali, Nur Azlina Syukur, Opah Azna, Nur Adis. Ada ramai lagi di atas sana tadi yang awal-awal tepat jam 11 pagi telah pun buat persiapan. Anda hebat. Okay? Salam 10 Muharram. Salam 10 Muharram. Inilah hari Ashura. Hari Ashura daripada kalimah Asyaratun yang ke-10. Hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Semalam hari Tasu'ah, hari yang ke-9. Tis'atun dalam bulan Muharram. Semoga Allah terima amalan ibadah orang-orang yang berpuasa sunat dan juga yang qada. Anda mulia di sisi Allah kerana meraihkan sunnah. Yang tak berkemampuan, berhalangan, anda bukan pun berdosa. Yang berdosa yang tak qada puasa wajibnya itu berdosa. Okay? Jadi jangan bertangguh. Kita tak tahu usia kita sampai bila Allah nak beri kita hidup atas muka bumi Allah. Jadi kalau susah sangat nak qada puasa, rebutlah pada hari-hari yang mulia macam ni. Seisi keluarga yang lain berpuasa sunat, kita pulun dengan puasa qada. Okay? Jangan faham bayar fidyah qada selesai. Kita bukan orang uzur sakit sampai mati, tak. Okay? Sahabat-sahabat kena mengaji banyak lagi, belajar banyak lagi, supaya benda baik yang kita fikirkan baik ini memang baik di sisi Allah. Kadang kita rasa kita buat baik dah, tapi di sisi Allah tak baik mana pun, sebab tak mengikut kehendaknya Allah dan tak mengikut contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok nak puasa pun boleh. Ada yang bertanya boleh tak puasa 9 dan 11? 10 tu yang sunatnya sahabat-sahabat. 10 Muharram itu dinamakan hari Ashura. Lepas tu digandingkan dengan 9 atau 11. Okay? Jadi kalau puasa besok saja bukan nama puasa Ashura lah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sambil-sambil dalam majlis ilmu ni, jomlah kita munajatkan doa kepada saudara-saudara kita di bumi Kedah yang kaki Gunung Jerai, banyak tempat kabarnya air sampai ke gurun, jalan-jalan di situ. Allah, jalan-jalan yang biasa Ustazah lalui bila Ustazah jauhlah utara menyampaikan siri kuliah di Kedah dulu-dulu. Okay? Mereka sahabat-sahabat di sana, seawal semalam kita dalam hujan lebat, mereka pun hantar, Ustazah ni kepala ayak ni kan, Masya Allah. Ya betul ke saya sebut kan macam tu. Jadi kita tak pernah tengok suasana macam tu. Ustazah hanya melihat itu sepertinya tsunami kecil, na'udzubillah. Dan khabarnya hingga hari ini ada lagi mangsa-mangsa yang belum ditemui. Sahabat-sahabat, hanya Allah yang tahu di mana kedudukan mereka. Moga dipermudahkan semua urusan frontliners yang membantu khususnya. Dan kita jangan buat buta mata walaupun kita jauh dengan mereka. Tolong cari sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk sampaikan sumbangan kita dalam apa bentuk pun. Kalau tak PKP, memang Ustazah dah sampai dulu dah ke sana. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hari ini dengan klik sana, klik sini sahaja, insya-Allah sampai juga bantuan-bantuan kepada mereka. Sebab kadang-kadang ya sahabat, di Malaysia, kalau setakat nak bagi makan orang dalam musibah tak ada masalah. Kalau setakat sahabat-sahabat dirahmati Allah nak menghulurkan duit, bumbung dah ranap habis, nak bina rumah baru, sebenarnya tak susah mana pun kat Malaysia ni. Allahu Rabbi.
Tapi kadang-kadang rasa gentar di jiwa, rasa gerun nak berdepan dengan suasana-suasana akan datang yang makin banyak mesej-mesej daripada Allah kalau jiwa kita tak kuat. Jadi terimalah pertemuan kita dalam La Tahzan setiap hari, sahabat-sahabat, untuk kita manfaatkan pada diri kita sendiri khususnya. Juga jangan segan-segan untuk kalau yang kenal kawan-kawan yang sedang ditimpa musibah, hubungi mereka penuh kasih sayang, ikhlaskan hati, tak ada niat tujuan yang lain, hanya semata-mata nak membelai, mendakap emosi mereka. Mungkin bukan hari kejadian, mereka masih sibuk, line internet dah terputus sebagainya kadang-kadang, tapi mungkin kita boleh sebagai rakan Facebook dia, jangan kecam, jangan tuhmah benda-benda yang kita tak tahu hujung pangkal. Hanya bicarakan yang baik-baik. InsyaAllah kurang-kurang kita mampu mengajak mereka tersenyum kembali dalam sedih yang sedang mereka lalui itu, insyaAllah. Okay? Baik, semua kita ada peranan, semua kita adalah pendakwah. Okay? Sahabat-sahabat, pastikan tak ada dalam musibah ini kawan-kawan kita yang left group daripada kalimah syahadah itu sendiri. Itulah istilahnya. Baik, na'udzubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada yang baru masuk, kita berada di muka surat 65 kitab saya. Mungkin kitab baru muka surat 68. Betulkan saya kalau saya salah. Okay? Kawan-kawan yang dah memiliki kitab. Yang belum, anda belum terlambat. Ustazah dah pinkan. Siapa nak dapatkan kitab La Tahzan atau buku-buku Ustazah yang lain, boleh ke nombor telefon yang Ustazah dah pinkan. Itulah tim khidmat yang membantu Ustazah, insyaAllah. Aduh, ya Allahu Akbar. Kenapa tu Baizura Badrishah, adik-beradik yang kena? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, ada juga orang bertanya, sahabat-sahabat, kuliah La Tahzan ni untuk orang muslimat sahaja ke? Tak, siapa sahaja. Bila Ustazah masukkan ke page Ustazah Muzayyanah, maknanya siapa sahaja boleh bersama-sama. Okay, kitab ni ditulis oleh orang lelaki tau, Dr. Aid Al-Qarni. Anda hebat, sepatutnya anda lah yang menyampaikan kepada seluruh ahli keluarga kan. Lelaki kan kena kental jiwa, Masya Allah. Lelaki kan seorang qawwam, pemimpin. So bahasanya kena bahasa-bahasa yang ditiru daripada para alim ulama kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Semalam kita dah, Masya Allah, beruntun jiwa baca yang pertemuan semalam. Hari ni sahabat-sahabat, Ustazah baca perenggan terakhir sebelum kita bertemu dengan puisi yang panjang. Okey. Faridah binti Yusuf Fiz. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Salam ukhuwah fillah. Kita wujudkan grup ni saling berkasih sayang. Tak mau ada melihat saudara-saudara kita dalam sedih. Tak nak dalam sedih tu syaitan lagi mudah masuk. Tak nak dalam sedih tu dia sanggup meninggalkan syahadah. Tak mau, sahabat, ni ujian yang besar untuk kita bersama. Covid tak habis lagi kan, sahabat-sahabat. Di Kedah saudara kita sedang diuji. Hatta di KL ni, kawasan Gombak semalam dahsyat juga banjir. Ya, ada beberapa tempat. Baik, penyakit yang paling mematikan jiwa adalah perasaan rendah diri. Tengok. Tak faham Ustazah, bukankah kita bagus merendahkan diri? Lain tawaduk, merendahkan hati. Walaupun dia kaya raya berada di atas tahta, dia tak rasa apa-apa pun dengan join orang-orang bawahan. Dengan turun padang, dia okey je, bukan atas kepentingan tertentu. Tapi tawaduknya dia, Masya Allah. Rendah diri ni lain. Anda tengok perbahasan dia. Penyakit merendah diri ni, perasaan suka rendah diri ni diistilahkan sebagai penyakit. Jadi takut penyakit ini boleh menghilangkan kepercayaan diri dan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Sebab tu kita tak boleh rendah diri melampau. Apa benda pun dalam Islam tak boleh melampau-lampau. Kerana dengan rendah diri tu hilang keyakinan pada diri. Hilang kepercayaan. Kalau dah diri sendiri tak percaya kepada diri ini, sebab tu Ustazah selalu sebut, tak ada siapa orang boleh sayang kita. Walaupun dia kata, sanggup ku redah lautan api. Malam tadi Ustazah tergelak dengan Ustaz sebab balik-balik buka puasa tu dekat rumah bapak. Lepas isyak dah lewat tu baru balik ke rumah kan, sahabat, rumah Ustazah dengan rumah bapak dekat je.
Jadi balik tu buka-buka TV, kadang kita tak tahu sebelumnya cek cerita apa kan. Biasa kita duk tengok berita-berita. Macam pagi tadi 10 minit berita TV1 tu semua cerita pasal musibah di Kedah. Jadi bila buka TV tu tiba-tiba ustazah pandang ustaz pandang ustazah. Sebab apa? Rupanya ada Allahumma salli ala Muhammad, drama Azura. Azura. Lepas tu selalu dia tengok Piramli je kalau dia tengok TV. Tapi ustazah kata, ingat tak cerita ni masa kita kecil-kecil dulu? Tak adalah kecil, umur berapa kalau umur ustazah 40-an ni sahabat-sahabat. Jadi maknanya filem cinta dulu-dulu yang meletup lah. Jadi Cik Kemai lagi sanggup meredah lautan api semua kan. Jadi kita dah tua-tua ni macam menyampah pula dengan bahasa-bahasa macam tu. Sebab apa? Tidak ada siapa boleh sayang diri kita mengatasi kita sayang akan diri kita dulu. Bohonglah kalau kata boleh merentas lautan api lah semua tu kan sahabat-sahabat. Kita kena sayang diri kita. Kita mesti pastikan diri kita tidak dihumban ke neraka Allah dengan mengharapkan sayangnya Allah pada kita. Sebab tu bila ditanya pada Muhammad bila nak kiamat, bukan ditanya bila kiamat tu hak kita, tapi kita tanya kita layak tak masuk ke syurga Allah tu dengan rahmat. Sebab masuk ke syurga Allah tu sahabat-sahabat bukan dengan timbunan amal, tapi dengan rahmatnya Allah. Nak dapat rahmat, of course lah kena beramal. Tapi adakah amal-amal yang kita duk buat ni diterima Allah, dipandang Allah, dirahmati Allah, jatuh cinta kasih sayangnya Allah kepada kita? Kita takut macam beramal tapi na'udzubillah kena laknat oleh Allah. Allahu Akbar. Sebab tu penting sangat kita belajar untuk menundukkan hati, rasa tawaduk. Bukan dengan amal yang kita buat sikit ni makin takabur, makin ujub, na'udzubillah. Dia tak sama dengan merendah diri, tak kena gaya. Orang Kedah kita tak kena gaya. Oleh itu walaupun dia berani melakukan suatu pekerjaan, sahabat dirahmati Allah, ia tidak akan pernah yakin dengan kemampuan dan kejayaan dirinya. Walaupun dia buat satu-satu pekerjaan, buat ni sekerak jalan, buat ni tak jadi. Macam semalam kan, panjang cerita ustazah kan sahabat-sahabat semalam. Semalam tu rupanya ada cerita lawak. Anda tak tegur pun ustazah ke? Ustazah tak perasan. Apa cerita lawak? Ustazah kata Norman Hakim anak Maria Arsyad. Itulah tak pernah sebut. Pasal artis nak sebut juga. Tiba-tiba tak betul, salah kan? Bukanlah ustazah, Norman Hakim tu bukan anak Maria Arsyad. Kan dah keluar Maria Arsyad dalam filem Azura malam tadi. Tengah tengok tu, ustazah terpandang tu apa bapak dia kahwin dengan Maria Arsyad kan dalam drama tu, filem ke drama tu. Lepas tu ustazah gelak. Ustaz kata, pasal apa tiba-tiba gelak ni? Gelak sebab pagi tadi tersilap sebut Maria Arsyad ni anak dia Norman Hakim. Salah. Lain kali tak payah sebut sebab benda tak tahu kan. Minta maaf tapi tak ada salah apa kot. Baik. Bukanlah kesalahan yang menyebabkan jatuh hukum sebagainya. Tapi lepas kuliah tu saya memang terkekek-kekek, tergelak sebab mereka kata ustazah ni je sebut. Very confident pula tu. Ampun maaf betul Nursila Ismail. Tak apa kalau salah, bukan kita yang ahli, betul. Tapi kalau boleh tak naklah bercakap benda yang kita bukan ahlinya. Cuma semalam tu tahu macam mana confident sungguh. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf silap semalam tu. Kepercayaan diri adalah merupakan sebuah anugerah yang sangat besar. Sebuah anugerah yang sangat besar. Orang ada keyakinan, orang ada kepercayaan diri, satu anugerah yang sangat besar. So kita kena cari. Kat dunia ni kita nak dapat anugerah pekerja cemerlang, kita kena carilah, kita kena usaha. Nak dapat anugerah-anugerah yang dapat keyakinan dalam diri ni, kita kena usaha. Cari, belajar. Tu sebab ada kursus-kursus macam-macam kursus lah untuk menambah keyakinan diri kan, daripada zaman sekolah dulu lagi. Hatta dah jadi pengawas, konon-konon yang paling yakin di kalangan pelajar pun ada kursus pula, kursus kepimpinan. Macam itulah. Okay. Kami pun tak tahu anak artis, tak ada kena mengena kan. Tapi dia pun orang baik insya-Allah. Cuma saya kelakar tu saya silap letak mak dengan anak dia macam tu. Ia merupakan tiang kejayaan dalam kehidupan ini. Kepercayaan diri tidak sama dengan keangkuhan yang termasuk di dalam sikap yang tercela. Jangan kata yang tu overconfident ustazah. Confident tu bagus untuk diri dia sahabat, tapi jangan sampai datang keangkuhan.
Dengan dia punya overconfident tu datang angkuh. Aku seorang je betul. Aku seorang je yang boleh korang dengar cakap. Itu tak boleh lah. Okay, sebab tu pemilik kitab tolong garis kalimah ni. Perbezaan di antara keduanya ialah keangkuhan merupakan perasaan percaya kepada kemampuan diri yang berdasarkan pada khayalan dan kesombongan belaka. Ada orang berangannya lebih, cakapnya lebih, tapi buatnya tidak, sahabat-sahabat. Aku setakat kereta gitu tu aku pun boleh. Tapi sampai ke sudah, kereta tolak pun tak diusahakan. Bukan kita nak menghina orang yang tak ada kereta, bukan sahabat-sahabat. Tapi kereta ni keperluan. Bila kita cerita, kawan sekelas engkau tu sekarang dah pakai kereta sekian-sekian contoh kan. Lepas tu, hellah aku pun boleh tapi aku saja tak nak. Sebenarnya sahabat-sahabat, dia duk angkuh dengan diri dia sendiri tapi dia tak berusaha. Salah ke orang yang berkereta besar? Tak salah. Tapi berapa banyak Ustazah Zai kenal juga orang berkereta besar, rumah besar. Tapi jiwanya tawaduk. Sangat tunduk hati, merendahkan hati. Bukan merendah diri tu sebab kadang-kadang bila kita bergaul dengan orang-orang yang berjaya, kaya, sahabat-sahabat, kaya dan berjaya, kita macam nampak bahasa dia tu macam angkuh sikit. Sebenarnya dia nak cabar. Filem Azura lagi. Itu sebab tak boleh tengok drama Ustazah. Bila tengok drama padahal dah dekat nak habis kot Ustazah tengok tu. Tapi cerita dulu-dulu tu ada dalam kepala kan sahabat-sahabat. Bapak dia tu macam saja halau anak dia tu. Kan kita nampak macam angkuh bapak dia ni. Mentang-mentang dia kaya. Rupanya seorang ayah duduk cakap dengan anak dia. Sebenarnya dia nak tengok sejauh mana anak dia ni boleh hidup sendiri. Sebab apa orang tua boleh cakap macam tu dengan orang muda? Mereka mendapat kejayaan tu bukan bergolek senang kat kita. Bergolek senang kat kita kejayaan tu. Tu yang orang Melayu sebut kejayaan takkan datang bergolek kan sahabat-sahabat. Bukan senang-senang macam tu. Jadi anak yang dah buka mata dapat senang ni, dia ingatkan kejayaan ni boleh diwarisi, kekayaan ni boleh diwarisi, tak payah belajar, tak payah sambung belajar lah. Anak muda ni cukup mewarisi kekayaan ayah. Akhirnya dengan bongkak sombongnya tanpa dia merendahkan hati, kekayaan pun habis. Kan? Tahta dia pun dah terjatuh. Macam itulah. Jadi bila kita sebutkan bukan senang nak dapat. Sebab itu orang-orang yang kaya dan berjaya kadang-kadang mereka ni memiliki tawaduk, kerendahan hati sebab mereka nak tolong orang-orang yang pernah susah macam mereka. Saya jumpa ramai orang macam ni. Masya Allah, kaya tapi tak sombong. Tapi bila kita bercakap dengan dia tu kita takut. Kan? Bila dia bercakap dengan staff dia, dengan anak-anak dia lah siapa saja. Ustazah, saya ada follower 3,000 orang sekali saya bercakap boleh mendengar. Kan ada seorang tu pernah jumpa Ustazah macam tu. Saya kalau bercakap Ustazah 3,000 orang yes je kat saya. Sebab dia macam owner satu syarikat besar kan sahabat-sahabat. So ramai pengikut-pengikut dia. Kursus saya setiap minggu siapa yang tak hadir. Tapi Ustazah anak saya 3 orang tak nak dengar cakap saya. Dia hontak meja macam tu. Ini level mana kita pula berdegup jantung. Dengar kan takut. Rupa-rupanya sahabat, itulah karakter orang-orang yang berjaya. Dia tunduk hati, infaknya rajin, subhanallah, masya Allah. Tapi sebab kita nampak ini orang yang sangat tinggi keyakinan diri. Cuma orang-orang yang tidak memahami, tak berkawan dengan dia, nampak macam bahasa tu sombong lah. Ni kita kena repair, percantikkan lagi kan. Sedangkan percaya diri pula adalah keyakinan akan kemampuan diri yang berdasarkan pada kemampuannya memikul tanggungjawab disertai dengan niat yang kuat dan usaha yang gigih untuk memperbaiki sesuatu perkara. Usaha yang gigih untuk memperbaiki suatu perkara. Kejadian di Yan Kedah, Ustazah dah hantarkan wakil-wakil Ustazah dekat sana, sahabat-sahabat. Kan kita duk tengok daripada semalam gambar-gambar yang kita tengok secara viral lah. Tapi bila Ustazah nampak sahabat-sahabat Ustazah sendiri pergi ke lokasi kejadian, tengok kesan-kesan yang semalam tu bertambah sayu lagi hati. So Ustazah siap, apa lagi yang kita boleh bantu. Ustazah ni dah pakat ramai masuk, dah hantar bantuan makanan apa semua. Faham kalau dalam bab makanan-makanan macam ni. Sambil biar kita bertemu dengan satu keluarga, apa yang kita boleh lontar bahasa. Hatta sahabat-sahabat mereka dia dah keluar di lisan mereka. Allah sedang tunjukkan kebesarannya, kekuasaannya pada kita. Sikit je yang Allah bagi ni. Tak apa, kami okey, insya-Allah kami redha. Itu antara yang sahabat Ustazah temui pagi tadi. Jadi maksud sahabat-sahabat bukan mudah.
Ada katanya kalau betul sahabat-sahabat dirahmati Allah belum keluar berita lagi, tapi kita harap semua dipertemukan. Ada rumah yang hanyut terus dan ada 5 orang dalam tu melekat. Tak ditemui lagi. Motor yang turun daripada puncak Gunung Jerai. Sebab saya pun dah 2-3 kali naik puncak Gunung Jerai tu. Masya Allah sahabat-sahabat. Okay, jadi nampak gambaran Ustazah. Lalu situ Ustaz duk bawa kereta. Mula-mula dulu naik kereta kancil je. Rasa macam nak terguling ke belakang kereta. Ya Allah bang, hati-hati. Kita konvoi kan dengan jiran-jiran, kereta besar. Masa tu kami pakai kereta kancil sahabat. Tak sangka lah pula mereka ni konvoi-konvoi bawa pergi naik puncak Gunung Jerai. Kami ni berdua habis sekali Quran baca. Naik kereta kancil puncak Gunung Jerai. Lepas tu kali kedua Alhamdulillah tak naik kereta kancil lah. Jadi jawapannya Masya Allah, kita dapat rasa macam mana motor yang dibawa oleh arus air tu. Kan ada yang dah dijumpai, ada satu tu tak dijumpai lagi. Lepas tu bila berita sebut pagi tadi tu semuanya kategori warga emas. Allahu Akbar. Sedih sangat-sangat sahabat-sahabat. Dugaan mereka tolong merasa kita pun berduka sama. Jangan kita ada gelakkan keadaan macam tu. Allahu Akbar, sedih. Jadi kena jumpa orang-orang macam ni, ada saudara mara kita. Jangan kita bersembang benda yang tak sepatutnya. Ni bahasa-bahasa dalam La Tahzan ni kita pinjamkan untuk mereka insya-Allah. Baik, hari ini mana tadi Ustazah nak minta highlight tu lah kalimah-kalimah. Sedangkan percaya diri pula adalah keyakinan akan kemampuan diri yang berdasarkan pada kemampuan yang memikul tanggungjawab disertai dengan niat yang kuat dan usaha yang gigih untuk memperbaiki suatu perkara. Kita perbaiki sahabat-sahabat. Jangan duk takut itu je lah. Beralasan PKP Ustazah saya tak boleh nak buat apa. Orang PKP dah yang tak pandai menjahit dah boleh menjahit, dah siap boleh buat bisnes makanan macam-macam kan. Sebab dia ada je usaha. Otak dia ni kreatif untuk tak menjadikan PKP ni sebagai alasan. Sahabat-sahabat, jadi kita kena belajar daripada orang-orang yang hebat, tapi merendahkan hatinya, ada sifat tawaduk. Bukan sentiasa macam aku tak boleh lah join kau, aku ni siapa, aku bukan ada nama pun dalam grup tu. Lah, bukan macam tu. Semua kita ada peranan. Kita kan nak mati dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ada jiran, kita ada adik-beradik. Semua kita ada peranan. Jangan kata, oh aku bukan, aku semut hitam, kau tak apalah semut merah. Tak apa hal. Kita manusia bukan semut kan. Jangan salah letak diri kita ni. Baik, saya nak baca satu puisi Ilya Abu Madi yang direspon oleh Dr. Aida Al-Qarni. Sahabat-sahabat, kan orang yang rajin buat puisi, cipta lagu, buat sajak, ni orang yang berjiwa seni. Dia nampak apa-apa yang kita tak nampak. Kan? Dia boleh menterjemahkan alam. Hebat. So kita ni tukang baca je lah. Kan? Dia menulis langit sedih dan terlihat murung. Macam semalam kan. Ada orang kata mendung je sebab PM letak jawatan. Kadang-kadang nak tergelak juga kan sahabat-sahabat. Tapi tak ada penafian di situ. Kalau orang-orang alim menulis, meluahkan rasa hati, kematian seorang ulama, cuaca pun mendung, sepertinya langit menangis. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu bahasa-bahasa puitis. Jadi kita belajar daripada mereka, dan Dr. Aida Al-Qarni merespon kepada mereka bila ada yang menukilkan kata-kata langit sedih dan terlihat murung. So kalau kita iakan, patutlah aku ni pun sedih, so aku macam lemau lah nak pergi kerja. Jangan. Kita terus lawan dengan kata-kata tersenyumlah. Kita dalam bab tersenyumlah. Jadi bila, ya aku down lah hari ni. Orang masuk-masuk pejabat kadang-kadang sahabat, kita dah ceria-ceria kan. Bangun pagi dengan Alhamdulillah, belajar senyum depan cermin. Apa pun berlaku kat rumah, kita tinggal dulu kat rumah sekejap. Kita nak jadi pekerja yang betul-betul produktif lah hari ni. Tiba-tiba datang seorang kawan kita, langit sedih dan terlihat murung macam tu kan. Lepas tu melemau je. Dengan kita boleh turut lemau kalau kita layan, kita ikutkan. Jadi satu senyuman boleh mengubah orang keliling. Kita tengah ada masalah ni, senyum, kau sihat ke? Ni aku bawa nasi goreng bodoh ni dari rumah. Orang selalu sebut nasi goreng bodoh kalau kat KL ni, sebab dia, saya mengajar pejabat-pejabat hari Jumaat dulu kan sahabat. Nanti dia kata, Ustazah, arwah kakak yang meninggal itu selalu bawakan kami nasi goreng bodoh. Apa benda nasi goreng bodoh ni? Kat rumah dia Ustazah selalu nasi tak habis kan. Jadi dia goreng sebelum pergi pejabat tu, bagi kat kami orang bujang ni nasi goreng tak ada telur, tak ada ayam, tak ada apa pun.
Tu kami panggil nasi goreng bodoh, tapi sedap Ustazah. Meninggal dah kakak tu. Jadi insya-Allah dia ke syurga asbab nasi goreng bodohnya. Jangan gelak. Tapi ada orang yang istiqamah. Dia tak kira siapa nak makan, siapa nak say thank you. Daripada aku membazir kat rumah ni, aku goreng alang-alang aku nak goreng nasi ni. Gorenglah semua, bukan lebih apa pun. Buah garam, buah lada, sudah cukup. Macam tu kan. Masuk dalam tipu, bawa pergi pejabat. Letak je atas meja. Siapa-siapa nak makan, makan. Kan? Jadi dia beri tu dengan ikhlas. Tak ada apa pun mengharapkan balasan. Orang macam ni suasana akan menceriakan. Kita senyum pada orang yang tak boleh senyum lama dah, sahabat-sahabat. Kita berkawan dengan dia, jadi manusia yang ceria dan menceriakan, insya-Allah boleh mengundang senyuman. Jadi jangan mendatangi orang dengan masalah timbunan masalah kita. Bukan semua orang nak dengar pun. Dan yang orang dengar tu, aku sedia nak mendengar, aku kan BFF engkau. Bukan lega mana sangat pun. So kita kena ada kekuatan sendiri. Langkah utama dan pertama, senyum. Dah dia ajar sampai 3 kali pertemuan. Senang je nak cakap Ustazah. Macam nak buat menu berbuka. Ustazah pun gelak macam tu juga. Baizura Badalisha. Bila puasa ni kan, sebut nasi goreng bodoh pun rasa keluar ayak leok juga. Buah garam kunyit je. Betul, sedap juga kan. Masa Ustazah musafir ke Melaka, ada kuliah kat sana sahabat. Kawan Ustazah ni bawa pergi mi goreng bodoh nama dia. Saya kata sedapnya mi dia. Sedap. Tapi tak ada lah bubuh apa-apa. Macam mana nak kata? Macam masakan mak-mak kot. Ayak tangan dia kan. Allahu Akbar. Sekejap, telan air liur dulu. Biarkan kemurungan itu di langit. Tersenyumlah. Biarkan kemurungan itu di langit. Sebab tadi dia menulis, langit sedih dan terlihat murung. Seolah-olah bahasa kita, so what? Kenapa kau nak murung sekali? Biarkanlah kesedihan dan kemurungan itu di langit. Jadi kita nak buat macam mana? Senyum. Belum buat tindakan-tindakan lain lagi. Senyum. Allah, nak cakap ni pun rasa berat kan sahabat? Maknanya susahnya nak buat. Ustazah Zai sedang belajar, kita sama-sama belajar. Dia berkata lagi, kesamaran telah merasuk. Orang kalau tak nak berubah alasan-alasan. So dia kata lagi, tersenyumlah. Biar kau dirasuk kesamaran apa, tersenyumlah. Duka cita tidak akan pernah kembali sebab ia telah mati. Kan kita dah belajar sebelum ni, yang berlalu biarlah berlalu. Kan? Dia dengan masalah kat rumah, aku tengah ni, kesamaran telah merasuk. Dia kata kan. So Dr. Ain Al-Qarni menjawab, tersenyumlah. Duka cita yang dah lepas tu tidak pernah akan kembali sebab ia telah mati. Kalau berlaku pun sahabat-sahabat, ia kedukaan yang baru, bukan kedukaan yang tadi. Faham sebab itu semalam, kejap lagi kita akan jumpa satu kalimah yang sangat indah. Bila kita bersedih dengan satu musibah, dia akan mendatangkan musibah lagi. Tapi satu musibah, sedih itu kita halau ke tepi sahabat-sahabat, kita akan mengundang senyum dan daripada senyum itu akan datangnya rahmat Allah. Macam mana dengan senyum walaupun kita sedang bersedih, dengan senyum boleh mengundang rahmat Allah, orang seronok nak kawan dengan kita. Kan? Ingat, dengan kita tunjuk muka masam, bawa sedih kita ke mana-mana, orang nak kawan dengan kita. Orang nak tegur pun takut. Jangan tegur. Dia tengah sedih tu. Dia tengah bad mood tu. Jangan. Kalau dia menyalak depan kau, tu orang tak nak dekat. So, biar orang dekat dengan kita dengan senyuman kita. Tapi still jaga. Bukan senyum pada lelaki-lelaki yang bukan mahram kita. So, isteri orang gaduh dengan lelaki, mengadu pada lelaki orang pula. Kan sahabat? Kat rumah dah 3 bulan tak senyum dengan suami sendiri. Kat pejabat senyum gelak ketawa bertepuk tampar dengan suami orang. Aduh, ni nak kena siku ni. Kalau macam tu bukan. Kita tak belajar bab tu Dia berkata, jangan pula Ustazah yang ajar. Suruh tersenyumlah. So saya hari-harilah tersenyum dengan bos saya. Macam tu. Senyum dengan bos tu niat apa kat dalam? Okay. Dia berkata, langit di angkasa telah menyatu dengan cinta yang berkobar dalam dadaku dan telah menjadi neraka Jahannam. Orang kalau tengah sedih, tengah macam-macam ni, semua benda dia nampak macam neraka. Belum masuk neraka lagi sahabat. Sebab itu musibah-musibah yang berlaku atas muka bumi Allah ni, cuba kita bersangka baik dengan Allah. Sikit sangat musibah ini dibandingkan dengan musibah di akhirat. Apa musibah di akhirat? Azab.
azaban alima, azaban syadida, tu azab yang pedih, azab yang sangat dahsyat. Super dahsyat, tidak ada dahsyat azab lain. Kita derita macam mana kat dunia, sahabat, tak akan mengatasi derita di akhirat kalau dihumban dalam neraka. Kita pula baru macam tak boleh senyum 3 hari, aku rasa rumah aku tu dah macam neraka dah. Berhentilah daripada kata-kata macam tu. Okey? Dia khianati janji setelah merenggut hatiku. Lantas bagaimana aku sanggup tersenyum? Di isteri-isteri, sahabat-sahabat, dia merenggut hatiku, dia khianati janji. Bagaimana saya nak tersenyum, Ustazah? Lalu Dr. Aida Al-Qarni menjawab, tersenyumlah dan bersenanglah. Kalau kau tetap bersama kesedihan, akan kau habiskan seluruh umurmu dalam kepedihan. Bahasa ni Masya Allah. Kalau kau habiskan seluruh umurmu, kalau kau tetap bersama kesedihan, sedih, suami mungkir janji, saya sedih Ustazah. Beberapa orang dah messenger Ustazah dalam bab macam ni, sedih dengan sikap suami, sahabat. Ustazah faham sangat. Dah lebih 20 tahun Ustazah dalam dakwah, bukan ratusan cerita macam ni Ustazah dengar. Faham, anda memang berhak bersedih. Tapi jangan sampai dia berseronok-seronok dengan orang lain, sama-sama tengah dating dengan perempuan lain, dia sama-sama gelakkan. Wife you tak kisah ke kita keluar-keluar ni? Tadi I keluar dia tengah menangis. Kenapa kita nak biarkan orang gelakkan sedih kita ni? Tunjuk sangat sedih kita ni. Sahabat, buang masa. Ustazah, janganlah laser sangat bercakap. Kami ni tengah rasa benda macam tu. Ustazah tak rasa, tak tahu dah. Saya kan sahabat, dalam Facebook saya baru ni, saya berkenan dengan satu kartun lah. Gambar kartun tu perempuan mengadu dekat lelaki. Perempuan kan selalu cakap macam, kau tak rasa apa yang kau rasa kan? Aku yang rasa sakit, kau tahu dah. Rupanya kartun tu, gambar tu, perempuan tu di luka sikit hujung jari, darah menitis. Kartun tu tulis apa sahabat-sahabat? Lelaki tu di belakang sedang ditikam dengan 4-5 pisau. Yang perempuan ni kata, kau tak tahu aku sakit ni, aku derita ni. Yang lelaki tu kata, tak apalah kan. Boleh tak dia nak cakap, aku ni lebih sakit engkau tu setakat luka hujung jari. Aku ni tengok belakang aku ada 4-5 pisau. Hang je yang tak nampak. Apa yang kita faham, sahabat-sahabat? Kita selalu rasa sedih kita ni mengatasi segala sedih. Akulah manusia yang paling sedih kat dunia ni. Kau tak tahu betapa laki aku buat perangai macam ni. Tapi kadang-kadang orang yang kita adukan tu, berderet pisau kat belakang. Bukan seorang yang tikam dia yang bagi sedih kat dia. 4-5 pisau kat belakang ni. Itu gambaran yang kita nak faham. Dalam kita mengadu kesedihan kita, tolong sedar diri ada ramai lagi manusia yang sedang bersedih. Tapi kenapa mereka masih mampu bangkit? Mengapa mereka masih mampu tersenyum? Bahkan mengubah sedih itu dengan senyuman, memberi kegembiraan. Sedangkan otak mereka satu juga. Sahabat, dalaman kena kuat. So kita belajar daripada ni. Aku tak nak dengan kesedihan ini menyebabkan seluruh umurku pedih. Maksudnya sahabat dirahmati Allah, dengan satu sikap suami yang macam tu, kita tak mampu nak besarkan anak-anak. Kita tak mampu jadi jiran yang baik. Kita tak mampu jadi anak yang baik kepada ibu ayah kita yang dah semakin tua dan uzur. Kan? Sebab itu kita buang kesedihan itu untuk memberi gembira pada orang lain. Jadi word yang paling mudah, tersenyumlah. Kan? Suami pun masa pergi dating dengan girlfriend dia tu, duk kata, tadi masa I keluar dia tengah senyum. I pun pelik. Kan? Tapi masa suami balik kita pun menangis. Suami dah keluar tu kita nangis. Nangis kita dengan siapa? Berwuduk dan solat 2 rakaat, menangis dengan Allah. Tuhan, aku tak mampu dah nak buat macam mana. Aku dah halang, tapi itu juga kehendak dia. Sahabat, Masya Allah, kita akan rasa tenang bila kita betul-betul kembalikan pada Allah. Okey, cuba cari. Dia berkata, perniagaan mendekati kerugian seperti seorang musafir. Macam-macam alasan ni. Ni cerita pasal perniagaan pula. Mendekati kerugian seperti seorang musafir yang hampir mati kehausan. Atau seperti singa yang sedang hauskan darah. Dia meludah setiap kali menjulurkan lidah. Wah, ini bahasa bombastik ni. Saya duk ambil SPM sastra tau, sahabat-sahabat dirahmati Allah tu, sebab memang suka menulis kan. Ingat lagi cikgu guru sastra saya. Sampai sekarang saya duk
Kadang-kadang duk berhubung dengan dia dengan bahasa-bahasa bombastik macam tu. Okey, aku pun berkata, dia mengadu pasal perniagaan yang semakin merudu musim PKP ni contoh. Tersenyumlah. Kau bukanlah penyebab kesembuhannya kecuali bila kau mahu tersenyum. Dia buat bisnes, orang bisnes ni kena tahu ilmu marketing. So macam mana nak teruskan bisnes kalau senyum pun dah tak boleh? Sedangkan dalam marketing, senyum nombor 1 paling utama. Sahabat-sahabat, jumpa orang macam mana kau tengah down dengan semalam rugi banyak. Hari ni kena jumpa orang dengan senyuman. InsyaAllah dengan senyuman itu akan mengundang rezeki yang baru. Berapa kali dia ulang. Apakah ketika orang lain berbuat dosa dan tidur dengan perasaan takut, engkau merasa bahawa engkaulah pendosa itu? Kadang-kadang, kita tak boleh tidur dengan dosanya orang lain. Sahabat, bila kita dipertontonkan dosanya orang lain, kita disuruh tegur. Tak mampu tegur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita disuruh benci perbuatan, bukan benci orang tu, dengan mendoakan. Ya Allah, tunjukkan dia jalan pulang bertemu denganmu. Ampunkan aku yang tak mampu nak menegur dia, ya Allah. Tapi aku doakan dia dengan kasih sayang. Tapi ada orang doa pun tak doa, tegur pun tak tegur, tapi dia tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur, Zaza tengok jiran saya ni berjudi tiap-tiap malam. Pelik dah sahabat-sahabat. Itu dosa dia, bukan dosamu. Kalau mu nampak dosa, wajib untuk mu menegur. Saya kalau tegur Zaza dengan rumah-rumah saya, dia bakar sekali. Jadi sahabat-sahabat, kita bukan putus silaturahim dengan dia, tapi kita putuskan perbuatan maksiat yang dia buat tu jangan masuk ke dalam diri kita. Dengan mendoakan. Itu saja setakat kemampuan yang kita mau. Jangan kita menambah dosa, ngumpat, caci, keji dia. Akhirnya kita tak sedar dalam pada kita kata orang tu berdosa, kita pun buat dosa sama. Kita buat dosa sama. Kalau kita penyelesai masalah, contoh kita ketua kampung, kalau perlu laporkan kepada polis, kita buat kerja tu. Dalam senyap, bukan mencanang-canangkan aib orang tu dulu. Okey? Baik, mereka berteriak menakutiku. Bukanlah aku telah tertawan dan apakah musuhku tidak melihatku? Allahu Rabbi. Duk risau pasal musuh pula. Musuh aku selalu duk intai aku. Ada ramai orang dengki kat aku. Orang nak jatuhkan aku. Orang nak sihir aku. Kita hiduplah dengan cara macam itu. Kita akan bertambah-tambah lemah, sahabat. Sebab itu Dr. Aid Al-Qarni berkata, tersenyumlah. Cacian mereka tidak ditujukan untuk menuntutmu jika kau tidak lebih mulia dan agung daripada mereka. Ini kita dah belajar dalam bab dengki. Kenapa ada orang dengki kat kita? Kerana kita ini lebih tinggi daripada dia. Dia dengki sebab kita tukar kereta besar, maknanya dia kereta kecil. Dia dengki perniagaan kita maju, maknanya perniagaan dia lebih tak maju daripada kita. Kenapa kita penat-penat nak berfikir tentangnya? Cacian mereka tidak ditujukan untuk menuntutmu. Tak minta pun kau duk bercakap dengan dia. Defend diri kau tak perlu. Orang yang memang dah tak suka kita, sahabat, kita defend lah diri kita macam mana pun, dia tetap akan kata kita salah. Dia tetap akan kata kita salah. Kita belajar sesuatu, sahabat-sahabat, mungkin ada orang tak suka, tapi Ustazah menjadikan Ustaz Fahrul Muhammad Joy ni, kalau Ustazah forum dengan dia ke apa kan, Ustazah suka cakap kat dia. Ustaz tahu tak, saya baca semua buku-buku Ustaz. Saya transfer balik dalam ceramah-ceramah saya. Saya baca Facebook Ustaz. Allah, Ustazah doakanlah Ana tak ada apa, dia macam tu kan. Tapi semalam dalam Facebook dia ada tulis macam ni. Kalau nak belajar berkawan, belajarlah daripada ahli politik. Jangan marah, ni bukan nak cerita pasal politik. Apa sahaja yang dibuat oleh kawannya akan betul berlaku. Dia katakan orang politik ni apa sahaja yang dibuat oleh kawannya akan betul berlaku. Jika nak belajar bermusuh, belajarlah dari ahli politik. Pula dah tak faham. Apa sahaja yang dibuat oleh lawannya akan salah berlaku. Kita bahaya ni, sahabat. Kalau kita dah tak suka kat orang, apa sahaja yang dibuat walaupun orang tu bertukar jadi malaikat super baik, dia tetap kata tak betul. Sebab mata hati dia tu dah hitam kepada kita. So buang masa kita layan orang macam tu. Kita belajar kitab Al-Tahzan tu, okey, aku makin faham apa yang aku nak fokus dalam hidup ni. Hendak belajar bersangka baik, lihat bagaimana mereka bersangka baik kepada yang menyokongnya.
Jika salah pun dikatakan telah bertaubat. Orang yang sokong dia semua baik. Walaupun orang tu buat salah, dia kata dah bertaubat tu kan muslimat. Hendak belajar bersangka buruk, lihat bagaimana mereka bersangka buruk kepada puak yang menentang mereka. Orang bertaubat pun dikatanya berpura-pura. Bahasa sindiran ini sahabat ditutup oleh Ustaz Fahrul. Dia kata apa? Cinta orang politik buta. Buta sebelah. Deep sahabat-sahabat. Maksud bukan semua lah ahli politik. Cuma senarionya begitu. Jadi berhati-hati. Kalau ada yang menonton ahli politik kan, anda tak macam tu. Bila kita dapat teguran-teguran yang berbentuk seperti sini, sindiran sahabat, sebenarnya bukan kita rasa nak marah, tapi kita muhasabah. Allah, betul dah apa yang dia cakap tu. Aku ni nak kena apa betul lah. Kan? Asal orang sokong aku je, walaupun orang tu buat salah, aku kata dia betul. Kan? Asal orang tak sokong aku je, walaupun dia betul, aku kata salah. Tu bahaya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita belajar lagi. Dia berkata, musim telah jelas tanda-tandanya. Tergambar padaku di pakaian dan lukisan, sedang diriku mempunyai kewajipan terhadap kekasihku, namun tidak ada satu dirham pun di kedua telapak tanganku. Ni cerita orang tak ada duit pula. Dr. Aid Al-Qarni terus, tersenyumlah. Bukankah kau masih hidup? Saya ni Ustazah PKP dah habis dah. Bisnes saya gulung tikar. Bini saya lari. Anak-anak saya dah tak nak dah dengan saya sebab saya tak belikan barang-barang mewah semua. Apa jawapan? Tersenyumlah. Bukankah kau masih hidup? Walaupun kau dah tak ada bisnes, kau tak ada duit, kau masih hidup. Kau bukanlah termasuk orang yang tidak mempunyai kekasih. Apa guna Ustazah? Bini saya dah lari, anak-anak dah tinggalkan saya. Engkau bukan termasuk orang yang tak punya kekasih. Kekasih yang sebenar, Allah sedang mendampingimu bila mu redha dengan ujian tu. Kita selalu rasa kita sudah tidak dikasihi, maka kita berjauh diri, kita merendah diri yang tak betul cara merendah diri ni sahabat. Kita rasa, yelah orang tu bahagia sebab suami dia membahagiakan dia. Saya ni tak bahagia, suami saya durjana Ustazah. So dia rasa hidup dia dah mati dah dengan suami yang begitu. Salah sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Ustazah nak cakap ni sedih sebab dalam yang menonton ni mesti ada yang melalui sekian-sekian. Tak payah tulis kat ruang komen sahabat-sahabat. Kita jaga jangan buka pekung diri kita sendiri. Allah tutup aib kita. So, siapa kekasih yang dimaksudkan? Kita tak cukup bercinta dengan Allah. Tak cukup bercinta dengan Allah. So, lebihkan. Orang yang bercinta ni orang angau macam mana sahabat? Buat apa pun teringat Allah. Baiknya Allah, baiknya Allah. Kurang-kurang aku masih hidup walaupun aku duduk bawah jambatan ni. Tak apalah, aku carilah tin-tin kosong. Aku jualkan, dapat lepas makan aku untuk sesi tengah hari ni. Sekurang-kurangnya anda masih hidup. Allah Ar-Razzaq bersama dengan anda selagi mana anda berusaha. Tersenyumlah, cari bini lain. Sabar je lah, jangan tiru Azalina Osman, dia gurau je. Okey, sahabat-sahabat. Dia berkata, malam-malamku berlalu dalam kepahitan. Mengadu lagi. Kan aku sunyi sejak suami aku meninggal. Malam aku dalam kepahitan. Dia jawab, tersenyumlah. Jika kau merasa pahit, semoga orang lain melihatmu sedang bersenandung. Ketahuilah dalam kita kata kita sunyi, tak ada orang di sebelah sahabat. Ada orang yang mungkin lalu sebelah rumah kita. Allah, dulu dia bahagia dengan suami dia. Ingat lagi dia jaga suami dia sakit macam tu. Orang tu cemburu dengan kita. Sekarang mesti dia sedang berehat, tarik selimut lena, tak payah nak bangun suami, nak pergi tandas apa semua. Kita dalam pahit, tapi ada orang yang sedang cemburu. Kita dalam manis sedang berehat sahaja. Cuba fikirkan yang begitu. Sahabat-sahabat, lemparkan kedukaan jauh-jauh dan tetaplah bersenandung. Kita ada hak untuk menghiburkan diri kita sendiri. Dan hiburan yang sebenar ini sahabat adalah mencari siapa kekasih sebenar dalam hidup kita. Apakah dia akan melihatmu jika engkau bernyanyi dengan limpahan dirham? Atau kau merasa rugi jika engkau bernyanyi dengan hati berseri-seri? Kan? Kita masuk office, kita seronok, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang pun happy, pelik semacam sebab aku nak buang kesedihan-kesedihan yang selama ini. Bangkit. Macam tu. Wahai sahabat, janganlah sampai kesedihan membuat mulutmu terdiam dan raut mukamu menampilkan kesedihan. Jangan.
Jangan tunjuk ke orang yang kita sedang bersedih. Tersenyumlah. Sungguh bintang-bintang pun tersenyum. Dan kegelapan akan saling berbenturan. Oleh kerana itu kita menyukai bintang-bintang. Suka tengah bercinta, dating dulu-dulu pandang bintang. Buat apa? Sahabat-sahabat, sebab bintang mengeluarkan cahaya. Dia berkata, keceriaan, kan sibuk tanya, berapa banyakkah cintamu kepadaku? Sebanyak bintang-bintang di langit. Kiralah, tengok pukul 2 pagi tak balik lagi, duk kira bintang. Tak kisah kena marah dengan mak ayah pun, asalkan duduk bersama kekasih menghitung bintang. Memang tak terhitung lah sahabat-sahabat. Dia berkata, keceriaan tidaklah akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Ia datang ke dunia ini dan tetap akan pergi walau terpaksa. Kita dulu pernah ceria, hari ini duka biasa. Dan duka ni akan kembali ceria, itu juga lumrahnya dunia. Tak ada orang sentiasa ceria. Tak ada orang sentiasa dalam duka. Allah Maha Adil, sahabat-sahabat. Aku berkata, tersenyumlah selagi hanya dikandung badan selama engkau masih hidup, sebab sudah terlalu lama engkau tidak tersenyum. Yang menonton lebih 500 orang. Cuba senyum sekarang, sahabat-sahabat. Cuba senyum. Kalau ada dekat dengan cermin, cuba senyum. Ada tak di kalangan kita ni yang dah lama tak senyum? Kita nak tutup dah bab ni. Bab ni fokus hanya satu perkataan, tersenyumlah. So kalau kita rasa kita dah lama tak senyum dek kerana masalah-masalah kita, cuba bermula hari ini sempena 10 Muharram, kita nak berpisah dengan kesedihan. Sejarah tu takkan kita boleh padam, sahabat, selagi kita ada akal. Kita boleh ingat kan rakan-rakan sepermainan kita masa sekolah rendah. Itu yang semalam tengok filem Azura teringat kan, sahabat-sahabat. Maknanya akal kita ni sempurna. Tapi selama mana kita nak hidup dengan kesedihan itu, kita ubah. Okey? Teringat lagu apa pula? Senyumlah, senyumlah. Kan itu lain pula lah. Nak ajak orang tersenyum gelak. Baik, sesungguhnya kita sangat memerlukan kepada senyuman, wajah yang ceria, hati yang lapang, akhlak yang menawan, jiwa yang lembut dan keramahan. Ada hadis berbunyi, innallaha auha ilayya an tawadha'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, yakni Muhammad, agar kalian bersikap tawadhu' hingga tidak ada seorang pun yang berbuat zalim terhadap orang lain dan tidak ada seorang pun yang berlaku angkuh terhadap orang lain. Hati yang tawaduk, sahabat, akan hormat dengan semua orang. Orang kaya dia hormat, orang miskin dia sayang. Masya Allah kan. Jom kita punya hati yang tawaduk. Kaya tak pernah salah, sahabat. Jangan kata oleh orang kaya ni sombong. Anda berkawan dengan dia, anda akan kenal mana yang tawaduk, mana yang tidak. Orang miskin jangan hidup dalam keadaan rendah diri. Jangan merendah diri sangat-sangat. Kita tak pernah minta untuk hidup miskin, tapi Allah takdirkan kita semoga kita ke syurga dengan miskinnya kita itu. Kerana orang-orang miskin sabarnya sangat tinggi. Jadi kita ke syurga kerana miskinnya kita itu. Kita berharap yang kaya-kaya ke syurga dengan kayanya juga. Syaratnya punya hati yang tawaduk. Jom kita tutup kitab ini dengan renungan. Jangan bersedih. Renungan ni best tau. Anda tulis dekat Facebook anda masing-masing supaya orang baca pun, wow, aku rasa belajar sesuatu ni. Bukan nak wow sangat. Masya Allah. Kembalikan kepada Allah. Aku tak nampak selama ni. Tapi sahih sahabat. Cuba kita fokus. Jangan bersedih kerana anda telah melalui kesedihan itu kemarin dan ia sama sekali tidak memberi sebarang manfaat pun. Melayan sedih tu tak memberi manfaat apa pun, sahabat. Ketika anak anda gagal dalam ujian dan anda bersedih kerananya, apakah kemudiannya ia akan lulus kerana kesedihan itu? Kan? Mama dapat 5E lah UPSR. Kita sedih. Left group semua kawan-kawan. Tak aktif Facebook sebab menyampah ustazah. Semua orang tulis anak dapat 5A, 6A. Share pula tu transkrip dekat ni. Nak menunjuk lah tu. Lah orang lain pula salah. Sebenarnya kita sedang bersedih tu. Bersedih dengan hati yang sakit dan punya niat yang jahat. Sahabat, minta maaf ustazah sebut. Kenapa kita mesti nak left group daripada tamat? Nanti orang semua tanya anak saya dapat berapa. Sakit hati lah ustazah. Tak payah macam tu, sahabat.
Kita bersedih, live group semua tak nak, saudara mara tanya, semua bersedih. Adakah anak kita malam nanti akan masuk bilik? Mama, surprise, 5E dah bertukar jadi 5A. Takkan. So layan. Bukan itu pengakhiran. Anak kita yang kita doakan panjang umur, murah rezeki, rezekinya bukan hari itu. Sahabat, ya kita sedih. Kita taklah balun anak kita sampai cedera parah, tak. Kita sedih. Menitis air mata kita. Lain yang kita harapkan, lain yang datang. Tapi bangkit bersama anak. Sahabat-sahabat, ingat pelajarannya apa sayang? Kamu tak belajar sungguh-sungguh sebab tu dapat keputusan yang macam ni. Contoh kan? Supaya nanti kita boleh ingatkan. Ingat tak dulu masa UPSR? Macam mana teruk menangis? Sebab apa masa tu malas nak belajar. Sekarang dah nak PT3 ni kena rajin. Dia akan menjadi buah pelajaran untuk anak-anak tu. Sebab tu tak pelik. Masa sekolah rendah tak berjaya mana. Tiba dapat degree, dapat first class pula. Kan sahabat-sahabat, kita dah hidup lama. Kita dah melihat semua tu. Okay? Ketika bapa anda meninggal dunia dan anda bersedih, apakah kemudiannya ia akan hidup kembali? Allah, sahabat, ramai sahabat-sahabat kita yang sedang berduka kematian COVID kan. Kematian asbab COVID. Semua saudara-saudara kita sedang bersedih. Sebab tu nak masuk bab tahzan ni Ustazah nak bercakap. Dalam pada ya Allah, lembutkanlah hati orang yang mendengar. Sebab bukan semua orang seronok. Kau cakap senanglah, kau baca kitab, kau tak rasa. Ustazah sendiri sahabat dalam keluarga, semoga bukan adik-beradik terdekat, tapi keluarga rapat lah. Bila keluarga hari raya bertemu, orang-orang ni yang akan datang rumah Ustazah. Kami akan ziarah rumah mereka. Memang orang yang baik-baik dengan kami. Keluarga terdekat. 14 orang dah kematian asbab COVID. Bapa Ustazah menangis macam orang lain juga. Tapi Alhamdulillah tidak melayan, sedih sampai tak baca Quran, sampai tak solat, tak. Allahu Rabbi sahabat, apatah lagi orang yang kehilangan ibu, ayah, isteri dalam COVID ni. Anda orang yang dipilih Allah. Jangan lama dalam sedih tu. Jangan terlalu lama. Kita simpan segala memori dengan kesayangan kita. Kita teruskan apa saja kebaikan dia. Kita cantumkan silaturahim bersama orang-orang yang dia sayang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan adik-beradik call tak nak jawab. Jangan sahabat-sahabat. Orang bersimpati dengan kita, dalam simpati tu pasti ada doa. Okey, bangkit kita kerana sedih kita ni takkan menghidupkan mereka kembali. Mereka perlukan doa kita. Mereka perlukan kita yang ceria. Sebab bila ceria kita akan jumpa dengan orang-orang yang dia sayang. Itu merupakan penyejuk barzah mereka. Bila kita bersedih sampai kita nak solat tak boleh, baca Quran tak boleh sahabat, mereka akan turut bersedih di alam barzah. Sebab tidak dihadiahi doa-doa kebaikan oleh orang yang diharapkan di dunia. So kalau rindu biasa, asal rindu teringat terus, Allahumma ghafir lahu, ampunkan dia ya Allah. Rindu ni anugerah. Allah nak suruh kita ingat dalam doa, bukan ingat dalam tangis. Sahabat-sahabat, ketika perniagaan anda mengalami kerugian dan kemudian anda bersedih, apakah kemudiannya kerugian itu akan berubah menjadi keberuntungan? Tak. Kita sedih, bisnes kita jatuh, buka pejabat, buka file account, tiba-tiba banyak balik duit ni. Takkan. Dengan sedih kita. Kita disuruh kekal bangkit. Kekal bangkit. Hatta hilang jawatan Perdana Menteri pun kita disuruh bangkit. Buat je kerja manfaat. Walaupun namanya bekas Perdana Menteri. Ke situ pula Ustazah Zai. Contoh, sahabat-sahabat. Jangan bersedih. Kerana kesedihan anda terhadap sesuatu musibah akan menciptakan berbagai musibah lainnya. Ini yang saya tulis kat Facebook saya. Kerana kesedihan anda terhadap sesuatu musibah akan menciptakan berbagai musibah lainnya. Badan jadi kurus disebabkan menangis, tengok Kasim Selamat jadi buta mata. Kan sahabat-sahabat, kita tak nak macam tu. Allahu Rabbi na'udzubillah. Ketika anda bersedih kerana kemiskinan atau kesengsaraan yang anda alami, bukankah kesedihan itu hanya akan menambahkan kesusahan anda? Lah orang pun semua, malah nak layan dia tu, nangis. Orang hantar makanan, tak makan. Contoh. Akhirnya sahabat-sahabat akan menambah susah. Kawan lari. Kan? Kereta dah lama tak start. Rosak pula kereta. Macam itulah. Ketika anda bersedih kerana cercaan musuh-musuh anda. So ini banyak orang dengki Ustazah. Pastilah kesedihan itu hanya akan menguntungkan dan menambahkan semangat mereka untuk menyerang anda.
Sebab tu Ustazah selalu pesan kepada isteri-isteri yang, "Alah, janganlah nangis sangat. Dia tengah berseronok-seronok kat sana. Kenapa akak menangis depan dia?" Tunjuk akak boleh hidup walaupun tanpa dia. Habis tu tak boleh nangis Ustazah. Dia pergi nanti akak nangis lah. Jangan tunjuk depan dia. Sahabat-sahabat, kita kena ada hati yang macam tu. Okay, nanti dia balik kalau akak mampu bercakap. Bercakap dari hati ke hati. Bukan dengan air mata je Kak. Dia tak faham. Orang lelaki ni tak faham kadang-kadang dengan air mata kita. Ingat tengok drama je nangis. Rupanya suami buat drama lebih teruk nangis. Sahabat-sahabat. Jadi kita takkan dapat. Bahkan dia yang dah masuk syaitan tu lebih huha-huha ketawa. Kita makin sakit hati. Dia selfie pula dengan girlfriend dia. Hantar dekat kita. Kita lagi sakit hati. Tak payah nak menangis-nangis sangat. Sahabat-sahabat. Allah maafkan saya sebut macam ni mesti ada orang marah. Saya baca isi kitab je sahabat. Sebab kalau orang yang sedang dalam sedih mesti marah kalau Ustazah cakap macam ni. Jom kita belajar daripada nasihat ulama. Ustazah tolong bacakan saja. Atau ketika anda mencemaskan terjadinya sesuatu yang tidak anda sukai, ia akan mudah terjadi pada anda. Duk risau, cemas. Akhirnya benda tu yang berlaku. Sebab tu bila datang cemas, kita dah belajar sebelum ni, lawan dengan doa. Istighfar. Takkan jadi macam tu kot. Kenapa kita nak letak cemas, risau di atas? Biar doa berada di atas. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan bersedih. Kerana kesedihan anda itu akan membuatkan rumah yang luas. Wah, sahabat-sahabat, kerana kesedihan anda itu akan membuatkan rumah yang luas, isteri yang cantik, harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, anak-anak yang cerdas. Semuanya tidak akan terasa manfaatnya sedikit pun. Rumah besar tapi sentiasa sedih, anak-anak cerdik sentiasa sedih, pasangan okey tapi sedih, takkan beri manfaat apa. Tak guna duduk rumah besar, tak guna anak bijak pandai. So, jangan bersedih. Kerana kesedihan hanya akan membuatkan air yang segar terasa pahit. Subhanallah. Dan sekuntum bunga mawar yang indah kelihatan layu. Kebun yang menghijau kelihatan seperti gurun pasir yang gersang. Dan kehidupan dunia terasa bagai di penjara. Macam baca sajak Ustazah. Jangan bersedih kerana anda masih memiliki dua mata. Jangan pernah cakap, saya dah tak ada apa-apa dah sekarang Ustazah. Cuba berdiri kat cermin. Ada apa-apa tak? Anda masih memiliki dua mata, dua telinga, dua bibir, dua tangan, dua kaki, lidah dan hati, kedamaian, keamanan dan kesihatan tubuh badan. Ya Ustazah, saya pergi umrah, merawat sedih saya nampak orang bertawaf pakai tangan, kaki tak ada. Allah nak datangkan rasa syukur dengan tengok orang lain. So jangan layan sedih seorang-seorang kat rumah, sahabat. Kata surah Ar-Rahman yang kerap kita ulang, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Rabb Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Jangan mudah sebut, aku dah tak ada apa-apa dah PKP ni. Laki pun tinggalkan aku, bini tinggalkan aku. Mai kita belajar senyum depan cermin. Masya Allah, telingaku masih dua. Boleh mendengar pula. Ada orang yang dah pekak. Ada orang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam saya dapat satu mesej. Bapak dia meninggal COVID baru ni. Dia ada anak OKU. Anak OKU tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, adiknya sekarang uruskan. Dia kata macam orang hilang akal dah anak OKU tu. Sebab malam-malam meracau sebut nama bapa. Allahu Akbar. Dia dah memang anak OKU dah. Bayangkan kematian bapa. Mak dah lama meninggal dah. Jadi adik ni dah mengadu kat kami, dah tak tahu nak urus macam mana kan. Kejap-kejap panggil ambulans. Bila sampai ke hospital, doktor bagi ubat cucuk penenang. Sebab dia dah macam orang gila dah sahabat-sahabat. Okay? Sebab apa kita faham? Dia memang anak OKU. Tapi mungkin kasihnya selama ini dibelai oleh ibu dan bapa. Bapa pula meninggal dunia. Tugas kita duk bantulah adik ni. Macam mana cara untuk bersabar dengan kerenah. Dia kata dah macam orang gila sebab terlampau sedih sangat. Jadi hati Ustazah mengatakan memang gila tu gila dah. Dia tidak dihisab oleh Allah nanti. Tapi takut yang tak gila, adik-adik ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, turut gila. So kita kena belai emosi mereka. Apa yang tak cukup bagi tahu, kita bantu insya-Allah. Jangan bersedih kerana anda masih memiliki agama yang anda yakini kebenarannya. Kalau kita dah tak ada tangan, dah segala, tak ada dah.
kita masih ada agama. Hati kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mempunyai rumah sebagai tempat tinggal, roti untuk dimakan, air untuk diminum, pakaian untuk dipakai, dan isteri yang anda cintai. Mengapa harus bersedih? Tersenyumlah. Habislah bab ini sahabat-sahabat. Allahu Akbar. 3, 4 kali pertemuan. Kita rasa bahagia hanya dengan satu perkataan. Tersenyumlah. Sahabat, bukan mudah, tapi kita kena gagahkan diri kita. Tak ada siapa boleh tolong kita. Mak ayah mungkin kat kampung jauh, biasa kita dipujuk oleh mak ayah. Mak ayah pun tak tahu kita sedang bersedih. Ada yang kehilangan orang tempat mengadu. Sahabat, kita belum hilang segala-galanya. Tempat mengadu yang sebenar adalah Allah. Semoga kita kuat. Syok kan? La tahzan ni kita baca hari-hari. Semoga semuanya istiqamah, sebab tak ada siapa-siapa yang mengajar di sini. Ustazah pun belajar, anda belajar daripada karangan Dr. Aida Al-Qarni. Satu dunia dah baca kitab ni. Takkan kita tak nak baca? Jangan cegelan. Ustazah hari-hari insya-Allah, walaupun masa tak tetap, insya-Allah kita bersama-sama. Ampun maaf, sayang semua kerana Allah. Selamat menempuh bab 33 esok. Moga Allah panjangkan umur. Salam 10 Muharram. Berpisah dengan segala-segala yang haram. Semoga makin disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.